Selamat pagi diucapkan buat rakan setugas di studio. Isu penyeludupan melibatkan jenayah rentas sempadan di Kelantan, khususnya melibatkan negara jiran Thailand, bukannya satu perkara yang baru. Bahkan ianya merupakan barah dan juga satu cabaran besar buat anggota penguatkuasa yang terlibat dalam pengawasan di sempadan Malaysia Thailand ini. Dan mengambil contoh di Kelantan ini, sempadan negara hanya dipisahkan oleh sebatang sungai dengan jarak bermula daripada Tumpat sehinggalah ke Jeli sejauh lebih daripada 126 km, yang mana sempadan ini diawasi oleh anggota pasukan gerakan AMN dan juga Angkatan Tentera Malaysia yang dibahagikan tugasan mengikut zon yang ditetapkan oleh mereka. Di sepanjang sempadan Malaysia Thailand ini juga terdapat pengkalang haram ataupun laluan tikus yang menjadi jalan dan juga trek kepada penyeluduk untuk membawa masuk ataupun membawa keluar barangan terlarang, sama ada daripada negara ini ke negara Thailand ataupun daripada negara Thailand ke negara ini. Dan di laluan tikus ini ada setengahnya tidak dapat diakses ataupun tidak dapat dimasuki oleh pihak berkuasa atas faktor keselamatan dan sebagainya. Begitupun agensi penguatkuasaan di sempadan ini sentiasa melakukan pengawasan dan juga pemantauan secara berkala dan ianya berterusan dalam tempoh 24 jam. Namun mungkin masyarakat ataupun netizen di luar sana tidak mengetahui mengenai bentuk geografi ataupun bentuk muka bumi di kawasan sempadan Malaysia Thailand ini, di Kelantan, di Rantau Panjang, di Tumpat, di Jeli dan juga di Tanah Merah. Yang mana di sini tiada pagar ataupun tiada benteng yang memisahkan antara kedua negara ini. Dan laluan tikus ataupun pengkalang haram ini boleh dilihat ataupun wujud di hampir semua daerah, termasuklah di Tumpat, di Rantau Panjang, di Tanah Merah. Dan laluan ini kadang-kadangnya sunyi pada sebelah malam. Dan keadaan ini sebenarnya merupakan antara kekangan dan juga cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pihak berkuasa, kerana ada kalanya mereka berdepan dengan senario ataupun situasi yang cukup getir. Ada kalanya mereka mendapat ancaman seperti tembakan secara senyap dari negara jiran, mereka mendapat ugutan seperti provokasi, mereka mendapat ugutan seperti balingan batu dan sebagainya. Namun disebabkan arahan, disebabkan tuntutan untuk menjaga keselamatan perairan, keselamatan sempadan ini, mereka tetap tabah dan juga mereka tetap mempertahankan nyawa mereka bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan dan juga aktiviti yang melibatkan jenayah rentas sempadan. Dan saya berkesempatan bersama dengan Ketua Polis Kelantan, DCP Syafiq Imamat, yang meninjau kawasan sempadan di Tumpat ini menaiki bot yang disediakan oleh pihak Mering, yang mana hasil tinjauan saya bersama dengan Ketua Polis Kelantan itu mendapati beberapa kekangan, beberapa perkara yang perlu dititik beratkan, yang perlu diberi perhatian oleh pihak berkuasa. Jadi kita dengarkan dulu pandangan beliau. Baik, seperti mana yang sahabat-sahabat bersama-sama saya tadi melawat kawasan. Jadi di sempadan Malaysia Thailand di Kelantan ini kita mempunyai keluasan lebih dari 100 km. Sempadan laut dan juga sempadan darat. Jadi kita sempat hari ini meninjau beberapa lokasi yang menjadi target ataupun laluan tikus, yang dikatakan laluan tikus untuk aktiviti penyeludupan barangan ataupun penyeludupan manusia. Jadi daripada yang kita tinjau tadi, tuan-tuan tengok jarak antara negara kita dengan negara Thailand dalam keadaan yang begitu dekat. Lebih kurang dalam 30 meter saja. Jadi kalau baling batu ke ataupun benda-benda yang berat tu boleh sampai ke satu-satu lokasi. Jadi risiko yang kami timur juga tidak kurang hebatnya. Di awal 2 bulan lepas pun anggota saya di belah ni ditembak menggunakan senapan angin. Yang mana senapan angin ini tak bunyi. Tapi dalam jarak yang dekat ni, inilah antara risiko yang kita timur. Belum lagi perkara-perkara lain.
Apa yang penting hari ini yang saya sebagai Ketua Polis Negeri sangat-sangat memerlukan kerjasama semua pihak. Bukan saja kita bersandarkan keupayaan pihak berkuasa, bukan saja bersandarkan kekuatan yang kita ada, tapi kerjasama, komitmen semua pihak, termasuk penduduk setempat. Ini cukup penting. Kerana penduduk setempat ini merupakan satu rakan strategik kita. Jadi kalau mereka tak bagi info, mereka tidak bantu kita pihak berkuasa, bagaimana kita nak meneruskan tugas-tugas kita. Jadi saya menyeru kepada penduduk terutama di kawasan sempadan, marilah bersama-sama PDRM, bersama-sama pihak berkuasa menyalurkan informasi, maklumat-maklumat supaya pihak polis dapat mengambil tindakan yang lebih berkesan. Untuk makluman semua, ada 4 daerah yang bersepadan dengan Thailand ni, iaitu daerah Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan Jeli. Jadi kekuatan yang sedia ada sini untuk totally nak mengawal sempadan memang tak cukup. Sempadan kita luas, seperti mana saya cakap, sempadan luas, manpower kita ni juga. Dan kekuatan ini jugalah untuk tugas-tugas lain. Tugas pencegahan jenayah, tugas operasi-operasi lain dan sebagainya. Dan sekarang kita tahu dalam zaman kita bencana alam, inilah juga manpower yang kita akan gunakan. Jadi kekuatan ini saya rasa saya akan berbincang dengan pihak pengurusan tertinggi di Bukit Aman. Dalam keadaan waktu-waktu yang begini mungkin perlu saya minta bantuan daripada Ibu Pejabat dalam masa terdekat. Bantuan untuk tambah anggota, tambah barisan-barisan penguatkuasaan yang lain. 4 jajahan ni yang paling ramai sikit di Pasir Mas je lah. So kalau kita ditumpak semua ni, ini kalau nak kira pasukan kuat kuasa yang ada pada hari ini, pertama di perairan ni adalah pasukan Marine. Lepas masuk Marine, di darat sikit ada PGA. Dan di luar sikit kita ada XM. Dan laluan-laluan akan dikawal oleh di bawah penguasaan OCBD, iaitu di bawah rondaan-rondaan MPV, URB dan sebagainya. Itu sebab sistem yang ada sekarang ini kita ada 3 atau 4 layer dah dalam kita mengekang penyelundup dan juga migran. Saya Marine di laut, darat PGA, XM dan juga pasukan-pasukan tugas am daripada OCBD. Namun begitu, kalau tuan-tuan tengok di sempadan tadi, kita begitu terbuka. Begitu terbuka. Mungkin sampai waktu, sampai ketika kita kena kaji. Selain daripada penguatkuasaan melalui manpower begini, mungkin kaedah-kaedah lain. Kaedah-kaedah lain yang perlu kita tambah baik. Saya bukan nak menafikan 100%. Kerana maklum saja dalam kekuatan yang ada ini, integriti itu perlu kita lihat, perlu kita ada. Jadi saya yakin kalau kekuatan dan integriti yang tinggi dalam pasukan, datanglah bagaimana ancaman pun dapat ditangani. Tapi ibarat kata dalam satu kampung tadi, bukanlah saya nak kata 100% ni baik. Mungkin ada 1-2 orang, tapi yang 1-2 orang ni kita pun ada maklumat dan pasukan-pasukan daripada Jabatan Integriti dan Pemantauan Senat juga kita buat pemantauan. Jadi dan saya tak bawa statistik ini, ada juga tindakan-tindakan jabatan yang kita ambil kepada anggota kita yang melakukan kesalahan dari segi disiplin. Ada bukti, kita ambil tindakan, kita tidak ada kompromi, tidak akan berkompromi. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang mereka melanggar undang-undang dan peraturan, amanah tidak berlaku amanah sebagainya, kita akan ambil tindakan. Jadi macam saya cakap tadilah, dalam satu organisasi yang besar, saya tidak nafikan benda ini makin oleh segelintir petugas-petugas. Apapun amaran saya kepada warga-warga PDRM khususnya, supaya jauhi aktiviti-aktiviti yang boleh memberi persepsi negatif kepada PDRM. Jadi ini kita nak bersatu, kita nak bernaung di bawah satu bumbung PDRM, maka insya-Allah kita akan laksanakan tugas ini sebaik mungkin. Dan saya juga menyeru kepada orang ramai, kalau ada informasi yang mengatakan anggota saya terlibat
dan sebagainya, sila salurkan kepada saya secara personally. Dan insyaAllah saya akan ambil tindakan jika terbukti. Saya sebenarnya telah mewujudkan task force sendiri. Task force ini berasingan. Ini di bawah kekuasaan KP. Dan tidak ada siapa tahu siapa manpower. Jadi ini satu kaedah yang saya nak membantu agensi-agensi termasuk OCBD di bawah, bagaimana kita nak mencari, nak mengesan dan menangkap aktiviti-aktiviti yang haram ni. Jadi hasrat saya semasa saya jadi Ketua Polis Negeri ini supaya dapat saya menangani perkara-perkara yang berbangkit, dan yang penting semangat sokongan kerjasama daripada masyarakat. Jadi kalau masyarakat silent pun tak nak cerita, mungkin ni waris dia dan sebagainya, ini yang memberi sedikit kekangan kepada kita. Jadi saya percaya kalau masyarakat bersama-sama kita, bersama-sama PDRM, insyaAllah segala bentuk ancaman, segala bentuk musibah kita akan dapat atasi secara baik dan bersama. Sebaik saja saya mengambil alih, saya telah wujudkan satu task force, dan saya tak boleh nak declare lah berapa anggota, berapa jumlah. Kerana inilah strategi saya. Jadi kalau saya cakap semua orang tahu. Jadi ini sulit. Bertemu kembali. Seperti yang diperkatakan, diperjelaskan oleh Ketua Polis Kelantan, DCP Syafiee Mamat, bahawa cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh pasukan keselamatan yang mengawasi sempadan ini bukan satu perkara yang boleh dipandang remeh. Sebaliknya perlu difahami dengan lebih jelas mengenai pertamanya soal geografi muka bumi dan juga kawasan di sempadan ini yang mana ianya mudah dibolosi, dan laluan tikus yang wujud setiap masa, laluan tikus ataupun perkalaan haram yang melebihi angka 100 lebih yang kadang-kala mungkin terlepas pandang oleh pihak berkuasa. Namun antara cabaran tersebut yang paling utama ataupun paling yang mengacam nyawa mereka adalah merupakan ancaman daripada luar ataupun daripada kawasan kita, ataupun ancaman daripada sempadan yang mana kadang-kala pihak berkuasa termasuk anggota yang berkawal di seberang sini menerima ancaman, dan seperti yang diperkatakan anggota PGA pernah menerima provokasi tembakan daripada penyeludup yang berada di seberang sana, di sebelah negara jiran. Dan kadang-kala perkara tersebut ataupun insiden tersebut boleh menggugat ataupun boleh menjadikan naluri mereka mungkin takut berdepan dengan situasi ini. Dan pada masa yang sama juga pihak berkuasa turut menekankan pelbagai aspek keselamatan di samping memerlukan sokongan yang jitu dan padu daripada penduduk setempat, terutamanya penduduk yang tinggal berhampiran Sungai Golok ini, di mana mereka dituntut supaya menjadi mata-mata ataupun menjadi pemberi maklumat kepada pihak berkuasa dalam usaha bersama mengekan penyeludupan ini. Sekiranya masyarakat ataupun penduduk di kawasan tebing sungai ini tidak memberikan kerjasama, tidak menyalurkan maklumat, sudah pasti usaha untuk membenteras, usaha untuk mengekan ataupun mengurangkan aktiviti penyeludupan di sempadan ini tidak akan berjaya. Dan pada masa yang sama juga pihak berkuasa memohon supaya masyarakat tidak menjadi tali barut ataupun wujud tonto di kalangan masyarakat setempat yang menyalurkan maklumat kepada penyeludup tentang kehadiran pihak berkuasa ke sesuatu kawasan yang boleh mematahkan ataupun menggagalkan sesuatu operasi yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Sekiranya masyarakat turut sama memberikan kerjasama yang cukup padu, memberikan sokongan yang kuat kepada pihak berkuasa, isu penyeludupan di sempadan ini akan dapat dikurangkan. Untuk saya katakan untuk menggagalkan ataupun menghapuskan isu penyeludupan ini agak sukar, namun untuk mengurangkan isu penyeludupan ini mungkin boleh berjaya sekiranya masyarakat dan juga penduduk setempat memberikan sokongan dan kerjasama kepada pihak berkuasa. Setakat itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Tumpat, Kelantan, dan saya akan bawakan laporan berhubung dengan isu-isu yang melibatkan sempadan ini dalam buletin awani seterusnya.